Terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih kerana memberikan peluang kepada Bacok untuk terus sama memberikan input dan pandangan berkaitan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12, iaitu sebuah perancangan dasar jangka sederhana 5 tahun yang perlu menjadi rujukan kepada sesebuah perancangan jangka pendek, iaitu belanjawan 1 tahun bagi memenuhi matlamat yang digariskan dalam sesebuah perancangan jangka panjang lebih 10 tahun. Tuan Yang di-Pertua, izinkan saya memulakan perbahasan dengan memetik 2 ayat Al-Quran sebagai renungan bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan demikianlah itu keadaan hari-hari dunia ini dengan peristiwa kemenangan atau kekalahan. Kami gilirkan dia sesama manusia supaya menjadi pengajaran. Ali Imran 140. Kedua, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu, yakni memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Al-Baqarah 188. Pertamanya, kitaran tamadun. Tan Sri Speaker, sebagai manusia kita bermula dengan muda. Dan jika umur kita panjang, mungkin kita akan berakhir pada usia yang tua, walaupun ada ketikanya yang muda ini tak sampai umur ke hari tua. Itulah fitrah hidup manusia. Begitulah juga bagi sebuah negara, apatah lagi sebuah kerajaan yang mentadbir sebuah negara. Bermula sebagai sebuah negara bangsa, nation state yang muda. Kemudian akan berkembang populasinya, kuasa politiknya dan kemakmuran ekonominya. Inilah yang dimaksudkan oleh Ibn Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah, bahawa sesebuah kerajaan, empire atau ketamadunan akan melalui satu proses kitaran. Ad-Dauriyah, cycle. At-Tadawul, peralihan dengan izin. Seumpama proses kitaran biologi seorang manusia yang bermula dengan fasa kelahiran dan kanak-kanak, kemunculan dan pengembangan. Seterusnya fasa remaja dan dewasa, fasa pertumbuhan dan kekuasaan, dan akan berakhir usianya dengan fasa tua dan pelupa, kemerosotan dan kealpaan. Rata lapang gunung tahan, bukit rapat, bukit cekati. Kita menumpang bumi Tuhan, jangan dibuat sesuka hati. Untuk memudahkan kefahaman, minta maaf jika saya memberikan contoh yang dekat dengan kita, iaitu Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka dan barisan nasional yang menjadi kerajaannya. Sejak merdeka, negara kita telah melalui satu tempoh kitaran politik dan ekonomi yang panjang. Bermula dengan tempoh kelahiran, pertumbuhan, pengembangan, sehinggalah mencapai kemuncak pertumbuhan dan kekuasaan. KDNK melebihi 7%, hutang, defisit, rasuah, politik wang, kleptokrasi, namakan sahaja. Sehingga semuanya tersungkur jatuh dan perlu dipapah untuk berjalan hingga ke hari ini. Sengaja saya membawa iktibar daripada teori kitaran Ibn Khaldun ini sebagai pedoman kepada kita semua, supaya Malaysia sebagai sebuah negara dan mana-mana pemimpin dan kerajaan yang bersilih ganti mentadbirnya sentiasa ingat bahawa tempoh yang ada amatlah singkat. Ikan belanak ditutup saji, saji dianyam oleh Pak Mahat. Orang kianat jangan dipuji, makin dipuji makinlah jahat. Sejak kera masuk negeri, anak merbah mati tersepak. Sejak ketua sibuk mencuri, anak buah jadi perompak. Tuan Yang di-Pertua, keduanya kemiskinan. Sebentar tadi saya menyentuh tentang aspek kuasa kehebatan kerajaan. Kemiskinan kita menyentuh tentang aspek kesusahan keperitan rakyat bawahan. Kemiskinan ini ada pelbagai dimensi. Miskin harta, miskin jiwa, miskin bandar, miskin luar bandar, miskin interetnik dan miskin intraetnik. Ada kemiskinan yang tersingkap, perlu dicari dan dibantu sekadar perlu. Dan ada juga kemiskinan yang terperangkap, perlu dijejak dan ditarik keluar secara bersepadu. Secara umumnya, pandemik COVID-19 dan PKP telah meninggalkan impak yang dalam kepada pendapatan isu rumah dan keuntungan peniaga. Hakikatnya, isu kemiskinan dalam negara kita ini masih berterusan.
Kemiskinan pelbagai dimensi masih wujud. Kebergantungan kepada pindahan tunai sangat tinggi dengan izin cash is king. Juga kurangnya program membasmi kemiskinan yang holistik dan boleh diperluaskan skalanya. Bukan bantuan kecil-kecilan ataupun inisiatif kecil-kecilan. Contohnya jualan rahmah di kedai-kedai dan pasar raya terpilih ataupun pemasangan vending machine nasi lemak di stesen LRT yang terpilih. Melangkah ke hadapan, penyelesaian perlu menyeluruh ekosistemnya, rantaiannya, populasinya, lokalitinya bagi memastikan kesejahteraan rakyat terus dipertingkatkan. Usaha kerajaan untuk meningkatkan, mempelbagai dan melindungi pendapatan golongan miskin perlu dipergiatkan, dan kami di daerah-daerah yang insiden kemiskinannya antara yang tertinggi di Sabah, di Kelantan, di Sarawak, termasuklah Bacok, sangatlah mengalu-alukan program sebegini. Ketiga, Tuan Tan Sri Yang di-Pertua, izinkan saya memetik tulisan Allahyarham Tun Saleh Abbas tentang federalisme ekonomi dalam bukunya Prinsip Perlembagaan dan Pemerintahan di Malaysia. Dalam setiap persekutuan mestilah ada beberapa kerajaan negeri dan kerajaan pusat yang ditubuhkan oleh persekutuan itu. Sebuah persekutuan tidak akan wujud jika tidak ada minat dan kecenderungan dalam kalangan rakyat untuk menubuhkan persekutuan itu. Antara minat dan kecenderungan itu ialah cita-cita ingin hidup di bawah satu sistem pemerintahan yang seragam di bawah kerajaan pusat maupun kerajaan negeri. Dalam konteks sejarah Malaysia, kita memerlukan sebuah persekutuan yang kerajaan pusatnya mempunyai kuasa yang kuat dan lebih daripada kerajaan negeri. Menurut Tun Saleh Abbas, hal ehwal keuangan menjadi kelemahan kerajaan negeri kerana hasil yang dimiliki oleh kerajaan negeri hanya boleh didapati daripada beberapa sumber yang tidak besar. Malah dalam aspek pinjaman pun kerajaan negeri tidak punya kebebasan kerana mengikut perlembagaan persekutuan, negeri hanya boleh meminjam daripada kerajaan persekutuan. Menteri petikai, menteri bangkitkan tentang Perlis dan Kelantan yang mohon pinjaman daripada kerajaan persekutuan. Tak lama selepas itu, 21 Ogos, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka turut dilaporkan berkata Melaka juga mohon hutang kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan berjumlah 633 juta ditukar kepada bentuk grant. Inilah bagi saya tidak ada masalah dengan permohonan Melaka ini, tapi kita kena faham sukarnya kerajaan negeri menguruskan pentadbiran dan pembangunan negeri. Dan pastinya saya lebih faham kerana kami datang dari negeri pembangkang sejak 1990, 30 tahun, Tan Sri Speaker. Kalau Melaka yang tak pernah jadi pembangkang pun rasa susah, rasa perit, terpaksa berhutang, kami di Kelantan apatah lagi. Dalam hal ini saya menyambut baik komitmen kerajaan untuk meneruskan usaha optimumkan potensi ekonomi wilayah dan membangunkan infrastruktur di luar bandar. Permintaan saya satu sahaja, negeri bertuah seperti Kelantan dan daerah termiskin seperti Bacok, janganlah tercicir dari rolling plan yang berbaki dalam RMK 12. Tidak lupa juga dalam tajuk federalisme ekonomi ini, iaitu royalti minyak Kelantan. Ia berkaitan dengan satu sejarah akta yang banyak, perjanjian yang banyak, dan saya telah menekuni sejarah panjang isu ini. Dan bagi saya, tokoh yang paling layak mengingatkan kita tentang tujuan penggubalan akta-akta parlimen ini, the legislative intent, khususnya Akta Pembangunan Petroleum 1974, PDA 1974 ialah Tengku Razali Hamzah Kuli, beliau masih ada. Orang kedua yang paling layak mentafsirkan undang-undang dan interpretasi isu ini ialah Tun Saleh Abbas, bekas Ketua Hakim yang merupakan peguam cara negara. Beliau sudah tiada. Saya petik penghujahan Tun Saleh Abbas. Apabila royalti 5% kepada Terengganu ditarik, ditukar kepada wang ihsan dan tidak melalui kerajaan negeri di bawah pentadbiran PAS satu ketika dahulu, beliau berkata negeri Terengganu mendapat royalti bukan sebab Tun Razak kata mesti beri kepada Terengganu kerana ia miskin, tetapi kerana minyak didapati di Terengganu. Jadi saya mengharapkan pada hemat Bacok, isu royalti ini bukan isu teknikal, bukan isu interpretasi, tetapi isu pemilikan hak yang asalnya milik negeri-negeri dan perlu diserahkan oleh persekutuan kepada negeri-negeri. Jadi saya ulang dalam konteks ini, royalti adalah hak, dan saya ulang royalti adalah hak. Yang keempat, kedaulatan ekonomi. Saya menyokong penuh usaha kerajaan bagi mencapai outcome yang lebih saksama untuk Bumiputera. Namun saya tersinggung apabila membaca laporan akhbar berkaitan strategi pelaburan yang diambil oleh kerajaan Madani, termasuklah yang dibangkitkan oleh our learned brother yang berhormat Pasir Gudang, yang bimbang dengan pendekatan pelaburan yang liberal, regresif dan mengembalikan penguasaan modal asing.
Sebagai contoh, Tesla milik Elon Musk, 100% pemilikan asing diberikan pengecualian. Dan yang terkininya, laporan daripada Malay Mail 8 September 2023 juga menyatakan MCMC memberikan kebenaran kepada Starlink milik Elon Musk dengan pengecualian pemilikan asing 100%. Ini bagi saya, Tan Sri Speaker, satu malapetaka besar kepada kedaulatan ekonomi negara. Sanggup kita melanggar syarat yang telah pun tersedia di kegairahan untuk mengejar angka pelaburan asing dan menarik pemodal asing ke dalam negara. Saya terus kepada kesimpulan, Tan Sri Speaker. Bacok ingin mengulang beberapa pernyataan penting berikut. Yang pertama, berbahaslah kita secara matang dengan menyentuh perkara-perkara dasar, elemen-elemen struktur yang berkait rapat tentang masa depan generasi muda dan hala tuju negara yang tercinta ini. Yang keduanya, manfaatkanlah tempoh kuasa yang ada untuk berlaku adil. Jangan menzalimi mana-mana pihak. Yang ketiga, penyelesaian kepada belenggu kemiskinan ini perlu meluas dan menyeluruh ekosistemnya, rantaiannya, populasinya, lokalitinya. Yang keempat, federalisme, Tan Sri Speaker, bukan sekadar dilihat dari aspek undang-undang, tetapi lebih penting dari itu mestilah dilihat dari aspek pembangunan ekonomi dan pengurusan keuangan, supaya keadilan ekonomi dan keadilan sosial dapat ditegakkan. Yang kelima, kedaulatan dan kemerdekaan ekonomi perlu dipertahan dan jangan dipergadaikan. Dan yang terakhir, Kelantan dan Bacok janganlah dianaktirikan. Dan saya berpegang pada komitmen dan janji yang amat berhormat Perdana Menteri untuk tidak menganaktirikan Kelantan sebagai sebuah negeri pembangkang. Kepada Kementerian Pertanian, sokonglah nelayan, petani dan pengusaha lembu sadar di Bacok. Untuk makluman Tan Sri Speaker, yang berhormat Menteri naik lembu sadar tu ada di Bacok. Pendidikan yang berhormat Menteri, jenguklah sekolah-sekolah daif yang banyak di Bacok. Saya kira yang berhormat Menteri amat prihatin tentang permasalahan ini. Luar bandar, turaplah jalan-jalan desa yang masih berdebu di Bacok. JKR dan JPS, perbaiki infrastruktur jalan dan saliran di Bacok. KPKT yang berhormat, KPKT dan pelancongan, perindahkanlah pantai-pantai yang indah di Bacok. Tan Sri Speaker, dua pantun. Merdeka dilaungkan Tuanku Abdul Rahman. Doa dibaca Mufti Negeri Sembilan. Ekonomi merdeka didambakan watan. Semoga beroleh berkat kestabilan. Apa ditakut menyeberang titi, beras tak tumpah, gula tak surut. Apa ditakut menyeberang ke sini, demi maruah pemberani tak takut. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua.